Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Nur Samila Samsudin, dan pada hari ini saya akan membuat ulasan buku iaitu daripada penulis tempatan yang berjudulnya Surat-Surat dari Nagasaki. Allah terbalik. Okey, judul buku ini Surat-Surat dari Nagasaki, penulisnya Hara. Okey, kisah apa ya buku ini? Okey. Surat-Surat dari Nagasaki mengisahkan keadaan masyarakat di Tanah Melayu pada era penjajahan Jepun, yang mana kita tahu bila waktu penjajahan itu berlaku, seluruh masyarakat Tanah Melayu berada dalam ketakutan. Okey, dan bagaimana Jepun ini telah menukar segala sistem pemerintahan, membuat catuan makanan, malah merampas apa yang rakyat ada pada waktu tersebut. Dan masyarakat pada zaman itu yang begitu takut atas segala-galanya, takut pada tentera Jepun, takut pada kelaparan, takut pada kekejaman. Jadi mereka telah menyuruhkan makanan yang sedia ada, macam beras, mereka tanam dan bekalan pun tak lama bertahan, dan mereka terpaksa juga mengikut apa yang telah ditetapkan oleh tentera Jepun, iaitu hanya menerima beberapa uncang beras untuk makanan sekeluarga. Kalau keluarga tu ramai bagaimanapun, seuncang itu jugalah yang mereka masak. Jadi memang nampak penderitaan yang digambarkan pada zaman Jepun oleh penulis buku Surat-Surat dari Nagasaki ini. Dan dalam cerita ni juga kita boleh nampak ya betapa pengorbanan seorang ibu, iaitu yang bernama Putih, bila anaknya yang berusia 9 tahun yang bernama Daud ni, yang tak faham kenapa tiba-tiba makanan mereka kena jatuh, dia minta tambah. Okey, kat situ memang sedih. Bila dia minta tambah, mak dia tak sampai hati sebab masa tu waktu awal-awal pendudukan dan penjajahan Jepun ni. Jadi mak dia serahkan makanan tu. Okey, apa yang mak dia punya bahagian diserahkan, dan mak dia hanya makan kerak-kerak nasi yang telah dicurah air di dalamnya. Okey, nampak seksa masa zaman pendudukan Jepun itu. Siapa-siapa yang ada anak gadis memang sentiasalah berada dalam ketakutan, dan berkali-kali pesan supaya jangan menghampiri mana-mana pegawai atau mana-mana tentera Jepun. Tetapi nak dijadikan cerita di dalam Surat-Surat dari Nagasaki, watak utama cerita ini Melur, iaitu anak kepada Putih dan Abdul Jalil, yang Melur ni juga mempunyai seorang adik bernama Daud. Mereka kebetulan asalnya Melur lah, dia telah terserempak dengan seorang pegawai tentera Jepun yang berlindung di sebuah pondok di belakang rumah mereka, yang mana tentera itu cedera parah. Okey, Melur pada mulanya rasa takut dan dia tinggalkan tentera Jepun tu di situ, dia balik rumah. Tapi kemudian dia terfikir pula satu benda lain, iaitu dia rasa takut kalau misalkan tentera tu balik ke markas dalam keadaan tentera tu sudah sihat semua, tentera tu akan cari dia dan mengenakan hukuman pada dia sebab dia tak nak tolong tentera tu. Jadi dia pun berfikir, dia takut nak cerita kat mak ayah dia. Dia ajak adik dia pergi alihkan tentera Jepun tu ke satu tempat yang lain, dan mereka melakukan rawatan di situ hanya kerana mereka rasa takut. Dan di situlah bermulanya cerita yang mana Lieutenant Akashi ini yang telah diselamatkan oleh Melur dan Daud ini telah terhutang budi pada kedua-dua adik-beradik ini. Dan cerita seterusnya bergerak plot seterusnya bergerak apabila mereka sudah tak berjumpa lagi selepas pertolongan tersebut, tetapi meninggalkan kesan di hati kedua-duanya, iaitu Lieutenant Akashi tanpa sedar dia dah suka pada Melur, dan samalah dengan Melur, dia pun sebenarnya tak tahu apa jenis perasaan tu. Sebab selama ni Melur ni digambarkan dalam cerita ini adalah sebagai seorang gadis dambaan teruna-teruna kampung tapi Melur ni tak pernah pun menunjukkan atau memberi respon kepada pemuda-pemuda kampung tersebut. Dia tak ada hati pun, jadi dia tak layan sangat. Tapi bila dia berjumpa dengan Lieutenant Akashi ni, ada satu perasaan halus yang timbul dalam hati dia yang dia tak faham kenapa. Dia cuba elak, dan dia rasa mustahil lah untuk dia jatuh suka pada waktu yang sesingkat itu. Lagipun orang tu bukan sebangsa dengan dia, bangsa penjajah. Okey, dan dia memang tolak. Tapi hari ke hari dia pergi mengaji. Melur ni pada waktu tu umur 17 tahun. Dia pergi mengaji sama kawan dia nama Hawa. Okay, dan mereka dikawal oleh anak atuk guru mengaji ni yang bernama Salih, yang besar sikit lah. Dan Salih ni fasih berbahasa Jepun, menjadi penterjemah Jepun. Jadi Salih ni lah yang menemani mereka pergi dan balik ngaji.
Dan kebetulan bila berada lalu ke pos pengawal, Akashi ada kat situ. Jadi Akashi ni dia nampak Melo. Masa rawatan Daud panggil Melo Kak. Jadi Akashi ni ingatkan nama Melo ni Kak. Jadi dia nampak Melo, dia panggil Melo Kak. Sebab dia ingat tu nama. Okey, dan Hawa ni pun dah macam pelik lah kawan Melo ni. Kenal ke kan? Okey. Dan bila dia berjumpa lagi sekali, perasaan tu berdetik lah. Okay, sebab dia ada satu rasa halus, iaitu dia dah cinta dengan Lieutenant Akashi ni, dan Akashi ni pun memang suka kat Melo ni. Okay, dan kita tahu bahawa bila kata zaman Jepun ni, jangan kata nak bercinta, orang kahwin pun bila ada isteri takut takut tak pegawai Jepun ambil dan melakukan perkara tak baik pada isteri. Samalah dengan pegawai Akashi ni, dia pun risaukan Melo juga. Dan dia juga risaukan Daud bila satu hari Melo datang ke markas tentera mencari Daud. Rupa-rupanya Daud ni dah ditangkap oleh tentera-tentera Jepun kerana Daud ni cuba nak balas dendam. Dia dah lastik tentera Jepun ni, betapa beraninya dia. Sebab ada di antara tentera Jepun ni telah memancung ayam kesayangannya tanpa belas di hadapan mata dia. Jadi dia cuba lastik dan balas dendam lah kononnya. Tapi implikasinya dia telah ditangkap, diculik markas dan dipukul dengan teruk. Bayangkan budak umur 9 tahun dipukul oleh tentera Jepun yang ramai tu. Separuh mati budak tu dikerjakan. Dan kakak dia ni pula terlebih berani, tanpa bagi tahu mak ayah dia. Bila dia tahu adik dia kena tangkap melalui kawan-kawan adik dia, dia pergi ke markas tu. Dia tak fikir dah pasal diri dia lagi. So dia cari adik dia. Kebetulan dia jumpa Akashi. Jadi Akashi yang tolong. Okey. Dan pertolongan Akashi tu menambahkan lagi lah perasaan Melo pada Lieutenant Akashi ni. Dan juga Daud pun memang suka pada Akashi ni. Tetapi ibu dan bapa Melo semakin runsing. Apakan daya, sebab zaman itu bangsa Jepun adalah bangsa yang mereka anggap sebagai kejam. Putih ibu kepada Melo telah mengambil tindakan memukul Melo kerana Melo sukakan pegawai tentera Jepun ini. Okey, dan apa yang kita boleh belajar daripada surat-surat dari Nagasaki ini, selain daripada kita menghayati keadaan pada zaman penjajahan Jepun dan perasaan cinta yang tak, orang kata, tak boleh nak dizahirkan atau dilunaskan dalam bentuk sweet ataupun bentuk yang manis-manis, hanya keperitan sahaja bercinta di zaman Jepun dengan bangsa Jepun, bangsa penjajah yang dibenci oleh seluruh masyarakat. Okey, yang kita boleh belajar dari kisah ini adalah satu, apa itu pengkhianatan. Pengkhianatan itu bukan sahaja yang dianggap kepada cinta, tapi juga bangsa dan negara. Akashi dah mengkhianati bangsa dia kerana dia dah cinta dengan gadis Melayu Islam. Dia sanggup mengkhianati apa yang telah diikrarkan sebelum dia datang ke tanah Melayu sebagai seorang tentera. Sebab dia sendiri pun sebenarnya tak sanggup nak jadi tentera yang menganiaya orang. Okey, itu bukan pilihan dia, dia terpaksa. Okey, dan satu lagi, pendirian. Bagaimana pendirian masyarakat kita, pendirian seorang ibu, pendirian seorang Melo terhadap perkara ini. Dia tahu orang tu baik, tapi dia tetap bangsa penjajah. Jadi bagaimana dia nak leraikan perasaan dia itu. Okey, dan di akhir cerita kita, saya tak nak buat apa-apa spoiler. Di akhir cerita kita boleh fikir sendiri, kalau kita berada di tempat ibu Melo atau kita berada di tempat Melo, bagaimana kita nak menangani perasaan bila jatuh cinta dengan seorang penjajah yang kita tahu kejam. Tapi sebenarnya tak semua. Bila kita kata ada satu makhluk Tuhan yang kejam, itu tidak semestinya memalikkan kepada individu lain dari bangsa yang sama. Okey, setiap bangsa pada saya, bila kita baca cerita ni, tak semua jahat, dan bangsa kita sendiri tak semua baik. Okey, dan ada di antara bangsa kita di zaman penjajahan Jepun itu sendiri adalah bangsa yang telah mengkhianati pada negara dan masyarakat tanah Melayu itu sendiri. Dan sebaliknya, ada di antara tentera Jepun yang kita anggap sebagai bangsat ataupun bangsa penjajah yang kejam itu, ada pula yang membantu masyarakat kita pada zaman tersebut. Jadi susah kita nak cakap atau nak melabelkan pada satu-satu bangsa yang dinamakan kejahatan itu atau kebaikan itu. Setiap satu bangsa ada yang jahat, ada yang baik. Okey, dan
Saya nak sentuh sikit bahawa surat-surat dari Nagasaki ini ditulis dengan bahasa yang sangat baik, sangat cantik, tertib ayatnya, dan saya memang anggap ini adalah satu buku yang baik untuk dibaca, dan ia juga akan mengangkat martabat perbukuan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.